Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syafizan bin Ahmad, penolong pegawai sukan daripada Unit Pengukuhan Pasukan dan Pembangunan Profesional Intan Kampus Sabah. Pada hari ini, saya akan memberi sedikit ulasan tentang buku yang bertajuk Diet Tanpa Stres, Kita Nak Kurus Yang Fit, yang dihasilkan oleh saudara Arif Sukri dan diterbitkan oleh Galeri Ilmu Sendirian Berhad pada tahun 2019. Masalah berat badan selalu menjadi igawan ngeri kepada sesetengah orang. Kesan kenaikan berat badan pula menyebabkan baju yang lama tidak boleh dipakai, pergerakan semakin sukar, dan yang lebih teruk, penyakit yang berbahaya juga datang bertandang. Pada masa kini, terdapat bermacam-macam idea dan cara untuk mengurangkan berat badan. Pelbagai lembaga mitos dan mazhab di dalam media sosial yang dikongsikan untuk pengetahuan umum. Mereka yang tidak melakukan kajian mengenai ilmu diet semestinya akan mengambil bulat-bulat segala macam ilmu yang disajikan. Isu kesan sampingan kaedah tersebut terhadap kesihatan menjadi soal yang kedua. Apa yang penting ialah badan mesti nampak kurus. Sedangkan menjaga badan yang dikurniakan oleh Tuhan merupakan satu tuntutan yang ada di dalam mana-mana agama. Ingat, kurus tidak semestinya sehat, gemuk tidak semestinya sakit. Bercakap tentang penulis, saudara Arif Sukri berasal dari Jitra Kedah dan lahir pada tahun 1992. Beliau merupakan seorang graduan dari Institut Agama Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi, Indonesia di dalam bidang usuluddin. Pernah tergolong di kalangan manusia yang mempunyai masalah obesiti dan pernah mencapai berat badan maksimum sebanyak 125 kg. Beliau berjaya menurunkan berat badan tanpa bantuan suplemen atau obat kurus dan berdiet dengan cara sehat kepada 75 kg. Beliau juga merupakan pengasas kepada Ustaz Fitness Training and Consultant yang telah membantu lebih daripada 1,000 orang di dalam mengurangkan berat badan secara sehat. Buku ini disusun kemas dan dipadatkan dengan pelbagai pengetahuan, informasi, dan perkongsian pengalaman penulis semasa mengamalkan diet dan bagaimana beliau sendiri melalui proses penurunan sebanyak 50 kg. Penulis sendiri mengalami kegagalan beberapa kali di dalam usahanya untuk mencapai berat badan pada hari ini. Turut dikongsikan juga dalam buku ini bagaimana beliau memotivasikan diri sendiri pada percobaannya yang terakhir dan dapat mengenal pasti apakah yang menjadi punca kegagalannya pada percobaan yang lalu. Buku ini dibagikan kepada 4 bab. Bab pertama menceritakan sendiri pengalaman peribadi penulis bermula dari saat pertama kali beliau berazam untuk diet. Bagaimana beliau bermula dan berapa lama tempoh masa yang diperlukan berdasarkan amalan diet yang dipilih oleh beliau. Lebih sedekat beliau hidup sebagai orang yang obes, hinggalah pada tahun 2015 beliau bertekad untuk melakukan perubahan. Tidak lupa, penulis turut berkongsi tentang segala cabaran yang datang dari dalam dan juga faktor luaran yang sedikit sebanyak meruntuhkan semangat beliau sebanyak 7 kali sebelum beliau bangkit dan berjaya pada kali ke-8. Sudah tentu beliau turut menerangkan tentang perkara-perkara yang membantu beliau berjaya pada percobaan yang terakhir. Bab kedua di dalam buku ini sangat menarik. Kita disajikan dengan ulasan-ulasan penulis tentang 1001 mitos mengenai diet dan sejauh mana kebenaran mitos-mitos tersebut. Mitos ini dikategorikan kepada 3 bahagian berikut, yaitu pemakaian ayat-ayat tertentu, aktiviti yang kononnya membantu mempercepatkan proses penurunan berat badan, serta amalan pemakanan dan pengambilan produk makanan tertentu yang dapat menguruskan badan dengan lebih mudah. Antara mitos yang menarik perhatian saya ialah
Benarkah pemakaian bengkung boleh menguruskan badan? Makanan diet selalunya mahal dan bersukan secara berlebihan, berat badan lebih cepat turun. Ingin tahu jawapannya? Bacalah buku ini. Bab ketiga di dalam buku ini pula dipadatkan dengan teguran penulis mengenai beberapa perkara yang perlu diberikan penekanan oleh mana-mana individu yang komited di dalam menurunkan berat badan. Penulis memberi teguran sinis dan kata-kata yang berbentuk motivasi kepada para individu agar mereka lebih bersemangat dan mencabar diri sendiri di dalam menghadapi cabaran yang akan datang. Penekanan diberikan berulang-ulang kali tentang pentingnya menjaga berat badan untuk kesihatan dan amalan-amalan yang perlu dilakukan serta ditinggalkan semasa berdiet. Antara isu yang menarik untuk dibaca dalam bab ini ialah jaga kesihatan, tanda kecintaan. Berdosakah ambil suplemen semasa diet? Dan berat tak turun dalam masa sehari. Bab terakhir dalam buku ini, penulis telah berkongsi pelbagai tips yang sesuai diamalkan semasa berdiet. Ia meliputi tips pemakanan, tips senaman yang betul, serta tips memotivasikan diri semasa di dalam proses menurunkan berat badan. Tips yang paling menarik perhatian ialah fokus cergas, bukan kurus. Saya ulang, fokus cergas, bukan kurus. Amat merugikan jika kita fokus menurunkan berat badan sehingga pinggang menjadi seperti kerengga, tetapi badan tidak cergas. Sebagai tambahan, di akhir bab ini, penulis telah memaparkan beberapa kisah inspirasi dan gambar berkaitan dengan harapan dapat menaikkan semangat para pembaca yang berazam untuk menjadi lebih sihat dan cergas menerusi amalan diet yang betul. Turut disertakan cadangan pelan makanan harian sebanyak 7 set yang mana setiap pelan mengandungi jumlah kalori tidak lebih daripada 1,900 kalori bagi membantu para pembaca merangka pelan pemakanan masing-masing. Perkara yang menarik minat saya semasa membaca buku ini ialah tentang bagaimana penulis menerangkan bahawa diet bukanlah satu bebanan jika dilakukan dengan betul. Komitmen di peringkat awal melakukan diet sehingga ia menjadi rutin yang boleh membuat kita gembira dan tidak stres melakukannya. Itu adalah kunci utama. Buku ini bukanlah satu panduan diet dari awal sehingga ke akhir, apatah lagi memberi plan pemakanan yang lengkap. Sebaliknya, naskah ini menghimpunkan cerita, tips, panduan, nasihat, serta himpunan mitos yang berlambak di alam maya. Ia menjelaskan subjek-subjek diet dengan cara santai, jenaka, dan juga aplikasi yang lebih fleksibel kepada para pembaca di dalam menurunkan berat badan secara sihat tanpa tekanan. Apa yang diharapkan adalah bacaan ini adalah menjadi satu bahan berfakta yang boleh para pembaca amalkan walaupun ia diolah dengan cara yang santai. Kesimpulannya, buku yang mendapat pengiktirafan daripada Cikgu Fitness Malaysia, saudara Kevin Zahari, sangat sesuai untuk dibaca oleh setiap lapisan masyarakat. Terutamanya mereka yang mencari semangat dan pernah gagal berkali-kali di dalam usaha menurunkan berat badan. Gaya bahasanya sangat santai dan penuh jenaka dan sindiran halus, namun cukup bermanfaat untuk dibaca.